Assalamualaikum semua. Saya Nadira. Macam biasa, sekarang ni saya nak share pasal kisah yang lain pula. Kisah-kisah dalam tsunami lah, apa yang berlaku sepanjang tsunami. Macam sebelum ni punya, saya share pasal kejadian ketika kapal landing kat atas rumah kan. Sebelum ni punya, kalau nak tengok tu boleh tengok video sebelum ni lah. And then untuk hari ni saya nak share pasal kubah. Kubah ni kubah masjid yang terdampar, yang hanyut di bawah air tsunami ni, dari satu kampung lain ke satu kampung yang lain, dan kampung yang lain tu di sebalik bukit. Kisah ni mungkin kita dah biasa dengar kalau kita tengok channel-channel lain, ada juga cerita pasal ni. Tapi yang saya perasan ada, saya tak jumpa lagi, saya tak pasti, tapi saya tak jumpa lah. Dia ceritakan secara detail tentang tuan punya tanah tu. Dia seorang imam, kalau tak salah saya, imam masjid ataupun orang yang alim juga. Waktu kejadian tsunami ni, dia setiap kali balik daripada solat subuh, selalunya dia akan pergi berkebun, dan kebun dia tu terletak di atas bukit. Pagi tu lepas subuh tu dia terus pergi ke bukit ni, and then waktu tu lah kejadian tsunami berlaku. Jadi sepanjang tsunami tu berlaku, dia nampak kejadian tu depan mata dia, daripada dari arah mana tsunami tu sampai. Waktu di atas bukit tu, dia nampak air tsunami tu kat bawah. Ketika itulah dia melihat satu kejadian di mana dia nampak ada satu kubah masjid. Dari arah mana dia tak tahu, sebab dari kawasan terdekat tu tak ada masjid yang sebesar itulah, sebesar kubah tu, sebab dia hanya kubah saja, masjid ni tak ada. Jadi satu kubah masjid ni ditolak air tsunami, sebab tsunami ni Aceh tu dikelilingi laut. Jadi bila tsunami tu datang, dia datang dari pelbagai arah. Dari sini tolak, dari sini dia tolak, and then dari sini tolak. So kubah masjid tu berpusing-pusing dan dia berlanggar-langgar dengan bukit, kaki bukit tu. Jadi imam ni dia dekat atas bukit dan dia nampak kejadian tu. Kubah tu ditolak air tsunami ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi sepanjang kejadian tu berlaku depan mata dia, dia bernazarlah dalam hati. Dia cakap, "Ya Allah, ya Tuhanku, kejadian apakah inilah? Macam apa yang berlaku ni sebenarnya? Apa benda ni?" Sebab terlalu dahsyat, orang semua dihanyutkan depan mata lagi berlaku kan. Dia cakap, kejadian apakah ini? Dia tak tahu. Dan dia niat, dia cakap, "Ya Allah, seandainya kubah masjid tu jatuh di atas tanah dia sendiri." Dia bernazar, dia cakap, "Aku akan wakafkan tanah itu." Nanti dia akan wakafkan tanah tu. Itulah kejadiannya sebenarnya. Sebab kalau selalu orang cerita tentang keajaiban, apa yang berlaku, berapa orang, kalau tak salah ada 7 orang dalam kubah tu yang selamat sebab berlindung kat dalam kubah tu. Tapi di sebalik tu ada kisah di mana seorang imam ni, dia melihat kejadian tu dan dia bernazar untuk mewakafkan tanah dia seandainya kubah tu jatuh betul-betul terletak kat atas tanah dia lah. Jadi ngam-ngam soy. Lepas dia bernazar tu, terus sebab ni lah kubah tu ditolak air tsunami kan, tak tentu hala, kejap ke sana, ke sini, ke sana, ke sini lah, macam saya cakap tu. Sampailah dia habis bernazar tu dengan kuasa Allah lah kan, bukan kuasa manusia, sebenarnya dengan kuasa Allah. Jadi kubah tu terus landing dia terus landing ke atas tanah imam tu tadi. Itulah kisah di sebaliknya sebenarnya. Saya dapat tahu kisah tu pun sebenarnya lepas saya pergi trip ke Bandar Aceh. So dia ceritalah sebenarnya punya ada satu kisah di sebalik tu. Lepas tu lagi ajaib jugalah. Dia entah dari mana, di kampung jauh boleh hanyut sampai ke kampung sebelah, kampung di sebalik bukit. So maksudnya dia boleh merentas, dia dilanggar sekeliling bukit tu sampai ke kampung ni. Dalam tu ada 7 orang yang terselamat dekat dalam kubah tu. Sebenarnya dekat Aceh ni terlalu banyak lah kisah-kisah yang menarik. Yang ni part 2. Part 1 saya cerita tentang kisah kapal. Part 2 yang ini berkenaan dengan kubah ni, tapi bukanlah kubah tu, tapi pemilik tanah di mana kubah tu landing. Okay, next kemungkinan saya akan cerita mungkin dalam skop Aceh juga, sebab saya akan habiskan kisah yang saya tahulah, saya dengar sepanjang saya pergi trip ke Aceh. Mungkin lepas ni anda semua boleh mula tanamkan niat lah untuk pergi melawat. Bagusnya sebab ada ibrah lah dari setiap kisah tu, apa yang terjadi kat sepanjang tsunami berlaku kan. Jadi berjalan kat muka bumi Allah ni untuk mencari pengajaran dan pelajaran lah, maksudnya ilmu baru kan, untuk kenalan cik gitu. Okay, so setakat ni saja. Saya harap
Siapa yang tonton video ni boleh like dan subscribe saya lah. Subscribe. Dan tekan loceng kat situ. So kalau ada update, next update, kisah-kisah seterusnya yang menarik, dia akan alert lah, akan maklum lah kat anda semua. So terima kasih sebab sudi tengok video ni. Saya harap setiap kisah yang saya bawakan ni memberi manfaat kepada semualah. Setakat tu je lah. Okay, bye. Assalamualaikum.